like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru pendidikan seni anda. Okey, video kali ini kita nak buat projek berkaitan dengan collage. Untuk anak-anak tahun 3 unit 6, belon udara tinggi di langit. Okey, tapi sebelum tu kita perlukan buku teks. Mana dapat buku teks? Pergi ambil dalam beg masing-masing. Okey, di tangan cikgu dah ada buku teks. Ini dia. Tada! Okey, ini buku teks untuk anak-anak tahun 3. Jadi projek kita hari ni kita nak buat tentang collage. Sebelum kita belajar buat collage, kita kena tahulah apa itu collage. Jom kita tengok buku teks muka surat 50. Okey. Jom anak-anak buka buku teks masing-masing. Okey anak-anak, ini dia buku teks kita halaman 50. Kita tengok tajuk di atas pada unit 6 belon udara tinggi di langit. Okey, di situ diceritakan apa itu collage. Cikgu bacakan untuk anak-anak. Collage merupakan teknik menghasilkan gambar dengan cara mengoyak, menggunting dan menampal secara bertindih pada sesuatu permukaan. Permukaan ni maksudnya macam mana? Permukaan yang rata lah biasanya, permukaan kertas, permukaan papan, dinding dan sebagainya lah. Okey, di bahagian bawah ni kalau kita tengok ada gambar, gambar guru bersama murid-murid sedang membuat aktiviti collage. Menampal secara bertindih. Kata kuncinya bertindih. Kalau tak bertindih, dia tak jadi collage lah, dia mungkin akan jadi mozaik. Okey, ni contoh pertama mengoyak, menggunting dan juga menampal. Nanti cikgu tunjukkan bagaimana caranya. Okey, dia kata yang pertama tu mengoyak. Macam mana mengoyak? Mengoyak contohnya kita ambil kertas warna ni, kita koyak je lah menggunakan tangan ataupun jari kita kan. Ini mengoyak. Okey, mudah saja. Nampak mengoyak. Okey, kemudian menggunting. Okey, kita ambil kertas warna lagi satu. Macam mana nak menggunting? Anak-anak senang dia. Pegang gunting begini kan. Gunting je lah. Macam tu, mudah je. Okey, nak gunting lurus boleh, nak gunting sengit pun boleh, ikut suka hati. Okey, janji yang kata kita buat kerja tu dengan kemas. Menampal. Bagaimana cara nak menampal? Seperti yang cikgu kata Okey, bagaimana cara nak menampal? Kita ambil kertas tebal ni tadi, ini glue stick. Cikgu galakkan anak-anak gunakan glue stick sebab dia lebih kemas, dia lebih bersih. Okey, mudah saja. Letak sapu gam. Sapu gam, pastikan sapu semua sekali lah Kemudian tampal. Mudah je. Okey. Bila kita tampal guna glue stick ni, dia lebih kemas. Kalau guna gam cecair tu, dia akan meleleh, dia akan keluar dekat tepi-tepi ni kan. Jadi kita punya karya tu tak berapa cantik. Jadi saranan cikgu, gunalah glue stick untuk kerja-kerja menghasilkan collage. Okey, seterusnya tengok sedikit info di bahagian bawah ni Perkataan collage berasal daripada perkataan Perancis iaitu coller yang bermaksud melekat. Bila kata sesuatu yang melekat ni macam stiker lah kan. Dia membawa maksud collage. Okey. Jadi collage ni kita boleh menghasilkan collage ni dalam pelbagai cara pelbagai media. Okey, contohnya kalau kita gunakan kertas, kita boleh juga gunakan plastik, kita boleh gunakan kain, kita boleh gunakan butang, kita boleh gunakan manik, biji kacang dan pelbagai lagi. Okey, untuk projek ni kita nak buat belon udara kan. Jadi di bawah tu dia bagi tips bagi menampakkan kesan tone warna pada objek. Pilih kertas warna yang mempunyai tone yang hampir sama. Apa itu tone? Okey, tone ni ialah kadar kadar kecerahan daripada terang ke gelap. Contohnya kalau kita tengok warna ni kan, warna merah, yang ni ada pink. Kemudian ni kuning, ni ada kuning cair sikit. Kemudian hijau gelap dengan hijau muda. Biru yang gelap, biru yang muda. Jadi ada tone kat situ. Okey, kemudian kita langkau ke muka surat sebelah. Kita tengok muka surat sebelah. Okey, atas tu ada cop sekolah cikgu SKL KTP Bukit Damar. Ni buku ni cikgu pinjam daripada sekolah. Okey, eksplorasi collage. Mari teroka pelbagai sifat, okey kat atas tu nampak dan kesan bahan yang digunakan dalam membuat collage.
Okey, ini contoh gambar. Ni gambar burung yang asli Okey. Ini collage. Okey, dia cuba tiru balik gambar asal tapi menggunakan teknik collage tampal-tampal. Okey, bahan legap. Apa tu bahan legap? Bahan legap bermaksud cahaya tidak dapat menembusi bahan. Okey. Contoh kita ada. Okey. Cikgu ambil satu kertas contoh. Contohnya kertas ni warna hijau. Jadi ini bahan legap. Cikgu tak nampak gambar di bahagian belakang tu. Okey, kita tutup. Jadi tak nampak. Tu legap. Okey. Kemudian lawannya mestilah benda yang lutsina kan. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, ni contoh. Okey, kertas pembalut hadiah, kertas majalah. Macam mana dia menghasilkan gambar burung tadi. Okey, yang ni kertas warna. Projek menampal kertas warna. Okey, dan yang bawah ni guna kain felt. Pernah tengok kain felt tak? Cikgu ada contoh. Yang ini adalah contoh kain felt. Kain felt ni. Okey, dia kalau kita tengok ni dia macam berbulu-bulu sikit. Okey, ada pelbagai warna banyak lagi sebenarnya, tapi cikgu tunjukkan dua sahaja. Kemudian seterusnya kita pergi tengok bahan lutsina. Ini bahan lutsina Ada cawan plastik, beg plastik, kertas pembalut hadiah. Kebetulan cikgu pun ada bawa. Okey, ini contoh. Okey, ni gelas yang dibuat daripada plastik. Nampak jari cikgu kat belakang tu kan? Maknanya ini bukanlah bahan legap yang kita tak nampak. Ni lutsina. Okey, contoh kedua, ini cawan kaca. Tadi plastik, ni kaca sama juga lutsina Dan kita ada satu lagi plastik. Okey, ni plastik. Plastik biasa je ni. Yang kita buat balut letak barang kan. Kalau beli barang ke apa ke letak dalam ni. Okey, ni contoh bahan lutsina. Jadi nak buat ni kita boleh gunakan pelbagai bahan lah, sama ada bahan legap ataupun bahan lutsina. Alright, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Kita tengok. Ini yang kita nak buat. Muka surat 52, belon udara tinggi di langit. Projek kita kali ni kita nak buat belon udara. Mari hasilkan collage dengan pelbagai jenis bahan. Apa bahan-bahan tadi? Okey, kita boleh gunakan kertas warna, kertas lukisan, gam, gunting. Itu adalah alatan yang kita nak guna. Alatan dan bahan ni kita panggil dia media. Okey, kita tengok langkah demi langkah. Okey, bahagian bawah ni yang pertama. Okey, lakar atas kertas hitam tu. Lakar pemandangan pada kad keras. Mana nak cari kad keras ni? Okey, kalau ada mountain board boleh pakai mountain board. Tapi kalau anak-anak tak ada mountain board, bolehlah gunakan kertas keras begini Cikgu ada contoh ni. Okey, ni cover belakang kertas lukisan cikgu ambil. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, langkah kedua dia kata koyak kertas warna dan kertas majalah. Okey, kertas warna. Tadi cikgu dah tunjuk warna hijau. Okey, cikgu ada dua lagi contoh warna lain. Ini dia, warna merah dan warna biru. Ni kertas warna. Kertas warna ni biasanya nipis. Kalau kertas manila card tu dia berkeras sikit. Okey, langkah 3. Tampal cebisan kertas warna dan majalah dengan nilai warna yang berbeza untuk mewujudkan kontra warna. Okey, kontra ni apa? Kontra ialah salah satu prinsip rekaan. Maksudnya sesuatu yang sifatnya berlawanan. Contoh kontra ni macam mana? Contoh warna merah dan warna biru. Nampaklah kontranya. Tapi kalau merah dengan pink, itu dah senada dah jadi harmoni. Okey, itu maksudnya kontra. Kontra ni contohnya hitam dengan putih, tinggi dengan rendah, besar dengan kecil. Begitulah. Langkah keempat. Okey, guntingkan kain felt menjadi kepingan kecil. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan kain felt contoh kain felt. Okey, gunting. Ada gunting tak? Mestilah gunakan gunting. Okey, cikgu ada contoh ni gunting. Okey, tak kisahlah gunting apa pun. Yang penting gunakan gunting yang muncung dia tu macam melengkung sikit. Okey, jangan yang tajam tu. Tajam tu agak bahaya. Okey, kemudian kita tengok langkah seterusnya. Langkah 5 dia kata pastikan kain felt, kertas warna dan kertas majalah disusun dan ditampal secara bertindih dan kemas. Maksudnya dah siap tu kita kena buat kemasan lah. Okey. Ni ada satu lagi tips. Gunakan glue stick semasa proses menampal supaya karya tampak kemas. Kenapa Ada sebab kenapa disuruh kita menggunakan glue stick. Ni contoh glue stick. Cikgu punya glue stick bukan nak tunjuk jenama dia. Okey. Glue stick ni kenapa dia kata kemas? Sebab glue stick ni bila kita guna dia tak meleleh seperti gam cecair. Jadi bila kita tampal tu kertas tu nampak bersih. Kalau gam cecair tu dia melekit-lekit. Okey, dia akan tinggalkan kesan berwarna hitam. Jadi tak cantik lah. Kalau glue stick ni
InsyaAllah cantik. Okey, anak-anak, cikgu pun galakkan gunakan glue stick. Okey, ini adalah alat dan bahan yang kita nak guna. Kad keras ni sama ada nak guna manila card boleh, cardboard pun boleh, mounting board pun boleh. Okey, ataupun nak ambil kertas belakang drawing block tu pun boleh. Okey. Kemudian kertas warna, kertas majalah, kain fat, tali tebal. Okey, cikgu ada tali tebal tak? Ini tali tebal contoh. Tali pasel ni sebenarnya. Okey, contoh nampak harap anak-anak nampaklah, jom fokus sikit. Okey, ini tali pasel. Okey. Kemudian kita ada pensel. Takkan pensel pun tak tahu kan? Gam dan gunting. Okey, itu saja bahan-bahan untuk kita menghasilkan kolaj belon udara. Okey anak-anak, jom kita berkarya. Okey, terima kasih. Okey, kita jumpa lagi pada video yang kedua, penghasilan karya. Cikgu harap anak-anak telah jelas dan faham berkaitan dengan video yang pertama ni, nota dan penerangan. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.